Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti apabila jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Surah An-Nisa ayat 41. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh kuat sangat kali. Tenang saja. Di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Jami' sahihnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddithin melalui jalur sanad daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud berjumpa dengan Nabi. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Satu hari Nabi jumpa dengan seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi bagi tahu dekat Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, iqra alayya, tolong baca dekat aku. Baca apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran dekat aku. Qala qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku nak baca kepadamu ya Rasulullah, wa 'alaika unzila, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Maknanya Abdullah bin Mas'ud dia segan kat Nabi. Al-Quran turun kat Nabi ni, tiba-tiba sahabat Nabi yang nak tolong baca segan sahabat Nabi ini. Segan sahabat Nabi ni, lebih aula, lebih afdal Nabi lah baca, kan? Sebab Al-Quran tu turun kat Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Tuan-tuan tengok dialog ni. Rasulullah balas balik ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, inni ashtahi, sesungguhnya aku suka dan aku rindu, an asma'ahu min ghairi, untuk aku mendengar Al-Quran daripada orang lain. Maknanya Nabi suka dengar Quran. Nabi suka memperdengarkan orang pendengar Al-Quran pada Nabi. Dalam erti kata yang lain, apabila kita mendengar Al-Quran, kita mendapat ibrah dan pengajaran daripada kefahaman Al-Quran itu. Dalam erti kata yang lain juga, Al-Quran ni tuan-tuan dan mendidik hati kita. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, sebenarnya kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhlak Nabi. Ini Nabi nak tunjuk dekat umat dia. Rasulullah pun suka mendengar Al-Quran, suka mendengar pengajaran daripada Al-Quran, apatah lagi umatnya. Ya, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Qala faqara'tu an-nisa hatta idza balaghtu. Ya, kemudian dah Nabi minta macam tu dekat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun baca Quran. Baca surah apa? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari ini, ya, jilid yang ke-6, ya, Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa, faqara'tu An-Nisa,
yakni surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa sampailah kepada ayat 41. Maknanya ayat yang pertama sampai ayat 41. Ya, seperti mana saya baca dalam muqaddimah tadi ni, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai dekat tu ayat tu dia baca. Ya, bila sampai dekat tu, qala li kuffa au amsik. Bila sampai dekat situ, Nabi beritahu ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, berhenti, cukup. Tak usah duk baca dah. Tak usah duk baca dah. Kemudian faraitu ainaihi tazrifan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud perhati tengok dekat mata Nabi, rupanya Nabi sedih dan Nabi teriak. Tuan-tuan, apa ayat ni? Apa ayat ni? Ayat ni cerita pasal apa? Fa kaifa idza ji'na. Bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti? Maknanya Nabi merenung, Nabi menghayati hari kiamat esok. Hari kiamat esok, orang-orang kafir ni tuan-tuan, orang yang musyrik kepada Allah, orang yang salah akidahnya di dunia ini, maka tidak mentauhidkan Allah yang Azza wa Jal. Hari kiamat esok akan datang seorang Rasul, akan jadi saksi. Saksi apa? Saksi mengatakan bahawa ya, mereka ini orang kafir. Ya, Nabi dah mai dah tunjuk dah risalah tauhid, dah cerita dah Islam ni agama yang benar. Pasal apa? Berbicara agama selain daripada Islam. Dalam erti kata lain, umat Nabi SAW, walaupun mereka itu tidak mentauhidkan Allah, tetapi itu umat Nabi. Ya, maknanya Nabi sedih, Nabi sayang kepada umatnya yang dekat dunia ni mereka silap mencari akidah yang salah. Tuan-tuan muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, maka hadis ni tuan-tuan, pengajar ringkasnya Nabi nak beritahu kepada bahawa yang pertama, hadis ni nak beritahu bahawa betapa sayang dan cintanya, kasihnya Nabi kita SAW kepada umatnya. Nabi ni tuan-tuan untuk menyelamatkan umatnya. Pertama. Yang kedua, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa betapa pentingnya Al-Quran itu menjadi panduan dan pengajaran dalam hidup kita. Semakin rapat kita dengan Al-Quran, semakin baik kita, hubungan kita dengan Allah. Itu ya tuan-tuan, dia punya disiplin dia. Ya, semakin jauh dia dengan Al-Quran, maka tunggulah binasa dalam hidup dia. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan muqaddimah riwayat Al-Bukhari itu memberi manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Rahiqul Makhtum Safi Rahman Mubarak Furi, pada muka surat 90. Betul tak? Tajuk tu kan? Muka surat 90, betul tak? Tuan Haji tanda. Betul no? Baik. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita dah bagaimana tahun 40 tahun sebelum Nabi dan Rasul ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah. Antaranya ialah bagaimana ketokohan Nabi menyelesaikan satu isu yang disebut sebagai isu tahkim. Ya, orang duk kalang kabut ketika mana nak letak batu Hajarul Aswad tu, semua kita tahu cerita tu. Ya, sampai bergaduh di antara pemimpin-pemimpin ataupun kabilah-kabilah besar di kalangan masyarakat Arab, sampai bergaduh, sampai nak perang ni. Disebut dalam kitab sirah kita tuan-tuan, hampir dalam masa hampir 2 minggu ke 3 minggu mereka bergaduh. Ya, kalau dibiar lama lagi, kemungkinan besar akan berlaku pertumpahan darah yang tidak ada kesudahannya disebabkan nak letak batu Aswad dia. Maka dipendekkan cerita tuan-tuan sekalian, diperbuat satu undang-undang ataupun diperbuat satu perjanjian, lah ni macam ni, kita buat undang-undang, siapa esok yang masuk awal sekali di dalam Masjidil Haram dekat dengan Kaabah ni, maka dialah kita bagi tugas kat dia untuk letak batu Hajarul Aswad. Itu cerita dia. Ini cerita ni berlaku sebelum Nabi di Rasul. Sebelum Nabi belum lagi mencecah umur 40 tahun. Maka dipendekkan cerita, Allah takdirkan. Ini perancangan Allah. Allah nak angkat darjat Nabi kerana Nabi akan memegang satu tanggungjawab yang besar, iaitu menyampai risalah tauhid. Sebelum Nabi terima wahyu, Nabi angkat dulu darjat dan juga integriti Nabi di kalangan orang Arab. Maka dipendekkan cerita, Nabi lah orang yang
bertanggungjawab untuk ambil batu aswad. Tapi kebijaksanaan ini orang panggil bijaksana. Ada orang pandai tapi tak bijaksana. Bijaksana ni lain tuan-tuan. Sebab tu ya, salah satu nama perpustakaan yang terawal dalam dunia Islam iaitu Baitul Hikmah. Ya, Baitul Hikmah tuan-tuan. Ini nama pustakaan pertama yang tuan-tuan boleh tengok dalam internet, dalam YouTube, dalam Google. Pustakaan pertama itu Baitul Hikmah, Darul Hikmah, iaitu tempat untuk kita mengembangkan ilmu kebijaksanaan kepada umat. Ada orang pandai tapi tak bijaksana, ada orang berilmu tapi tidak ada hikmah dalam hidupnya. Betul tak tuan-tuan? Ya. Para alim ulama kita, tuan-tuan, pada asatizah kita, penawah kita ada ilmu, tapi kadang-kadang tuan-tuan laras bahasa yang dia guna mungkin tidak hikmah. Ya, mungkin kurang sesuai dia menyampaikan tu perkara sampai menyebabkan fitnah kepada apa yang dia bawa. Bermaksud laisal hikmah, dia tak ada hikmah. Sebab tu penting hikmah. Profesor Siddiq Fadil dalam buku dia, saya baca buku dia, bagaimana pidato kependidikan al-hikmah. Ya, bagaimana hari ini sekalian orang hanya mengajar grade saja, tetapi terlupa dari sudut nak mendidik anak-anak kita ini dalam neraca hikmah. Ini kadang-kadang kita terlupa. Dan di antara salah satu unsur ataupun nilai hikmah dalam pendidikan ini ada nilai tauhidi dalam hidup mereka. Ya, semakin terbang mereka, semakin berjaya mereka, semakin ada nilai tauhid dalam diri mereka, ada nilai rabbani dalam diri mereka. Ini kita kena mengupasnya dalam konteks yang lain. Baik, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Maka dipendekkan cerita, Nabi ambil satu kain, lalu letakkan batu Hajarul Aswad di tengah itu. Maka Nabi panggil, mana hangpa duk gaduh sangat tu? Panggil seorang ketua wakil, pegang seorang sikit, bila dekat dengan Kaabah, Nabi lah yang angkat batu Aswad tu dan diletakkan di tempatnya. Itu sejarah yang disebut sebagai isu tahkim, yang bagaimana perancangan Allah nak mengangkat martabat Nabi di atas kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tuan-tuan. Baik, kita tengok muka surat 91. Bagaimana kepribadian menakjubkan sebelum dilantik menjadi rasul. Ya, sebelum dilantik menjadi rasul. Kita tengok tuan-tuan. Sepanjang menuju kedewasaan, Nabi Muhammad SAW telah menghimpun sifat yang paling baik yang pernah ada pada seluruh generasi manusia. Baginda menampilkan sebuah model luhur dalam hal berfikir dan menganalisis keadaan secara tepat. Baginda dikagumi semasa manusia lantaran kecerdasannya, pemikirannya yang asli dan sifat istiqamah baginda menempuh pelbagai ujian yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, kita tengok, kita tahu bagaimana tuan-tuan sekalian Nabi ini tuan-tuan lahir ayah Nabi yang meninggal dunia. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan bahawa ayah Nabi wafat sekitar umur 25 tahun. Meninggal awal, meninggal muda 25 tahun. Ya, dan dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Maka dipendekkan cerita, dijaga oleh Siti Aminah wafat, dijaga oleh Abdul Muttalib pun wafat, dijaga oleh Abu Talib, pak saudara Nabi. Bila pak saudara Nabi ni tuan-tuan, dia orang menega, dia orang kaya, orang menega, ada kedudukan di kalangan bangsa Arab. Ya, satu hari, ya, Abu Talib ni ajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi Abu Talib bawa Nabi pergi ke satu tempat untuk menega. Abu Talib ni, pak saudara Nabi ni, ajak Rasulullah. Ya, minta maaf, saya tersilap maklumat. Satu hari Abu Talib nak pergi bawa barang dagangan dia tu untuk pergi menega. Kemudian tuan-tuan sekalian, Abu Talib pesan kat Nabi, Muhammad, hang duduk rumah, jaga rumah bagi elok. Tu saya duduk ikut aku. Macam itulah masuk dah, bagi senang faham. Abu Talib tak pergi ikut, hang duduk rumah lah. Duduk rumah, jaga diri bagi elok. Nabi Muhammad SAW kata apa? Apa respon Nabi? Nabi kata, aku nak ikut kau ya, wahai Abu Talib. Aku nak ikut hang. Aku nak ikut kau ya Abu Talib. Sebab apa? Sebab aku tahu bahawa aku ni tak ada ibu dan ayah. Tak ada ibu dan ayah. Aku kena berdikari, aku kena cari aku kena maknanya berdiri di atas kaki sendiri untuk berusaha
untuk aku, dan supaya untuk membuktikan bahawa aku tidak bergantung pada orang. Tu Nabi tu. Kalau ikut kita ni tuan-tuan sekalian, dah orang nak bagi makan, ada tempat tinggal, pakai semua ada. Tu suruh buat kerja duduk rumah tengok TV lah. Kan? Tapi tak, Nabi ni orang yang tuan-tuan dia berdikari. Nabi dia tuan-tuan dia tak suka bergantung pada orang. Nabi ikut. Sehingga kan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi ikut sampai di satu tempat, berjumpa dengan seorang rahib yang bernama Rahib Al-Bahira. Kita ingat cerita tu. Ya, Rahib Al-Bahira itu cerita pada pertemuan-pertemuan yang lepas kalau tak salah saya. Bagaimana tuan-tuan sekalian sikap mandiri Nabi, berdikari Nabi, dan inilah perlu dididik kepada anak-anak kita. Supaya bila kita baca sirah ni tuan-tuan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, bukannya bersifat mati dalam kitab-kitab turas Islami kita saja. Kena ajak anak-anak kita ni tuan-tuan supaya mereka ni besar esok mampu untuk berdikari. Ya, mampu untuk menempuh cabaran-cabaran kehidupan dunia yang begitu fleksibel ini. Tuan-tuan, dia bukannya seperti dalam buku Paisa tu. Ya, A, B, C dan D sebagainya. Bukan itu. Dunia penuh dengan kerencaman, masalah dan juga yang cabaran yang perlu dihadapi. Betul tak tuan-tuan ni? Sebab tu di Indonesia, kalau tak salah saya, ada satu kajian orang buat berkaitan dengan bagaimana pendidikan sebenarnya dia melahirkan seorang pelajar yang mandiri, yang mampu untuk berdikari. Dan sebenarnya sirah dah ajak kita lama dah. Ya, Nabi ni umat ni supaya berdikari. Baik, kita tengok tuan-tuan. Berkat kesabaran baginda mengambil sikap berdiam diri untuk waktu yang lama, baginda sanggup berfikir panjang sehingga sibuk dengan kegiatan berfikir itu dan tidak kenal letih menggali kebenaran. Berbekalkan akalnya yang pintar dan fitrah dirinya yang bersih, baginda menelaah lembaran demi lembaran fenomena hidup, perilaku dan karakter manusia dalam pelbagai situasi di tengah-tengah masyarakat. Maknanya apa tuan-tuan? Sofiur Rahman Mubarak Furi cerita dekat kita, sebelum Nabi mencapai umur 40 tahun, maknanya nak menerima wahyu yang pertama, Nabi duk rajin fikir. Dalam babul wahyi, dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi banyak ayatafakkar. Nabi banyak menggunakan akal Nabi untuk menilai sama ada masyarakat aku ni, ya, yang aku duduk ni, depa ni buat betul ke tak ni? Ya, sembah berhalanya, ya, bergaduh dengan jiran, bergaduh sikit, bertengkar sampai bunuh hang aku. Ya, kalau menega tipu dalam timbangan, ya, orang yang tinggi menzalimi orang yang lebih bawah dan sebagainya. Nabi fikir guna akal. Ya, Nabi fikir guna akal. Benda ni betul ke? Bermaksud akal ni penting. Ya, sebab tu kata Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amul Ma'a Sunnatun Nabi SAW dalam kitabnya, dia menyebut bahawa kalaulah kita tengok agama kita ni memandul dan seolah-olah memuduhkan akal, itu bukan agama Islam. Ini tuan-tuan sekalian. Ya, ini Islam, agama yang mencerdikkan akal insan. Ya, sebab tu dalam erti kata yang lain, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kata Imam Ibn Jauzi dalam Talbisul Iblis, dia membuat satu perumpamaan bagaimana hati manusia ni seumpama seperti taman, ya. Taman hati kita ni, dan kelilingnya tu ada pagar, ya, dan pagar itu ialah iman kita, dan juga pintu itu ialah akal, dan juga malaikat. Akal. Maknanya apa? Kalau akal kita ini tidak kita guna untuk menilai sama ada benda itu baik ataupun buruk, tuan-tuan, habislah agama kita. Habislah syariat kita. Habislah benda-benda yang bersifat autentik ataupun keaslian dalam agama kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Sebab tu manusia ni tuan-tuan, ya, fitrah ni dia nakkan kepada bersih. Betul tak tuan-tuan? Tanya apilah siapa pun. Manusia, kita ni tuan-tuan nak kepada diri bertuhan. Pertama, betul tak? Yang kedua, nak diri kepada benda-benda yang baik. Tak percaya, tanya orang yang buat jahat tu. Tanya dia betul-betul. Hang nak masuk syurga ke neraka? Padahal dia buat benda jahat tu.
mencuri, zalim, bunuh dan sebagainya. Tanya, hang esok-esok ni, hang nak masuk syurga dengan neraka? Dia kata, takkan nak masuk neraka kot. Maknanya apa? Dia sedang berinteraksi dengan fitrah dia. Betul tak tuan-tuan? Haram ni tuan-tuan, kita tengok dari segi luaran dia, nampak macam hebat. Tapi hidup ni tuan-tuan bersahabat. Ya, hidup dengan penuh kemewahan, harta dan sebagainya, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tapi sebenarnya apabila dia tidak berada dalam landasan syarak, landasan Islam, hati dia sebenarnya berserabut. Dia tidak mencapai ketenangan. Betul sekalian. Sebab tu akhirnya last sekali apabila dia kembali kepada ajaran yang sebenar, penghayatan nilai Islam dalam hidupnya, dia sedang mencari, dia menuju ketenangan ataupun kebahagiaan yang hakiki. Betul tak tuan-tuan? Ya, kita dah tengok artis-artis banyak yang berhijrah kan. Awal itu dengan tak pakai tudung dan sebagainya, ada yang tak solat dan sebagainya. Last sekali umur dia tak habis dah ni. Orang pun dah tak ambil dia berlakon pun tak ada dah tak ada ni dah. Pelakon-pelakon baru lebih berkualiti daripada dia. Lah kali dengan orang kata apa? Jadi dia punya caca merba dia punya hidupnya, last sekali baru dia fikir, Allah, aku kena kembali kepada Islam. Lah kali tu bila Allah dah uji dia, hidup dia apa semua, periuk nasi dia apa, tunggang apa semua, tengah balik apa semua, lah kali baru dia ubah dia kena kembali kepada Islam, mencari kepada saat sakinah, ketenangan yang bersifat hakiki dan abadi dalam hidup dia, baru dia nak cari. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak cari penghayatan Islam tu, jangan kita tunggu akhir usia kita nak habis baru kita kembali kepada Islam. Ya, sedang daripada Allah, sedang daripada sekarang. Anak-anak kita, remaja-remaja kita didik daripada sekarang ni tuan-tuan, untuk mereka menghayati nilai Islam dalam hidup mereka. Tak mau bila umur kat 70 tahun baru sedang, 80 tahun baru sedang, Allah lupa dah tinggal sembahyang pun berapa tahun, puluh tahun dah tinggal sembahyang, puasa 20 tahun dah tinggal. Ya, sebab sedang lambat. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita tengok. Hingga akhirnya baginda muak menyaksikan segala bentuk khurafat yang mencari kehidupan manusia, sehingga baginda sentiasa berusaha untuk menjauhinya. Baginda hidup di tengah-tengah manusia, ya, dengan menjaga kemaslahatan dirinya. Jika ada kebaikan yang boleh diperoleh, maka baginda akan ikut serta di dalamnya. Jika tidak ada, maka baginda lebih suka menyendiri. Ya, sebagai contohnya, kita tengok nota kaki di bawah. Orang Quraisy berpuasa Ashura pada zaman jahiliyah, Rasulullah juga turut berpuasa. Ayolah tuan-tuan, muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Nabi ni tuan-tuan berinteraksi dengan fitrah insan. Kalau tengok benda tu baik, Nabi sokong. Kalau benda tu tak baik, zalim orang, tipu orang dan sebagainya, Nabi tidak akan bersekongkol. Kita ingat pada umur Nabi 15 tahun, ada satu perjanjian yang Nabi turut serta dalam satu rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi. Ya, Nabi terlibat dalam perjanjian disebut sebagai Al-Hadzul Fudul, perjanjian Al-Fudul. Waktu tu umur Nabi 15 tahun, tingkatan 3 baru. Kalau ikut zaman kita lah, baru tingkatan 3. Ya, ketika Nabi jadi Rasul, Nabi beritahu kat sahabat, kalaulah perjanjian macam perjanjian Fudul itu ada lagi ketika mana Islam, aku akan turut serta dalam perjanjian tu. Kan? Nabi beritahu kat sahabat. Sebab waktu kecil dulu, waktu remaja dulu, aku pernah turut serta dalam perjanjian yang memperjuangkan keadilan. Itu dah tuan-tuan. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana tokoh-tokoh ulama dunia kita, sarjana ulama kita, dunia kita, seperti Abdullah bin Bayyah. Ya, seperti Dr. Hafizahullah Raisuni, seperti Muhammad Al-Dudi, ya, seperti Muhammad Amin Al-Shanqiti, dan berapa lagi ulama-ulama dunia kita tuan-tuan. Apabila sebut tentang keadilan, Islam itu adil. Islam akan memperjuangkan keadilan. Tak kiralah kita berbeza dari sudut negara, geografi, bangsa, negara dan sebagainya. Tapi soal keadilan, kita akan memperjuangkan hak tersebut. Sebab itu Islam wal adalah itu tuan-tuan perlu diseiringkan. Ya, orang Islam ni dalam erti kata yang lain, dia tak boleh tengok orang kena zalim. Ya, orang kena tindas, orang kena zalim. Orang Islam yang apabila dia menghayati al-Islam wal adalah itu, dia tak akan boleh duduk diam.
Dia takkan boleh duduk diam. Dia tak apalah. Kenal kat orang lain bukan kenal kat adik-beradik kita. Oh, dia kena adik-beradik dia. Dia kena kat adik-beradik dia. Kalau kena kat batang hidung dia, baru dia kalang kabut. Sebab tu Islam Al-Qaradawi dalam buku dia Al-Islam wal Adalah sangat penting untuk kita menelaahnya. Baik, kembali kepada sirah ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi akan menyendiri. Bila nampak macam teruk, nampak macam sesat, nampak macam sembah berhala, Nabi tak suka dan Nabi akan menyendiri. Baginda tidak minum arak. Dah tuan-tuan, Nabi jaga Allah jaga Nabi. Tuan-tuan, kita tahu bahawa minuman arak ni sangat terkenal di kalangan orang Arab musyrikin Mekah. Sampai kalau mereka ada satu pesta keramaian, kalau tidak ada pesta untuk minum arak, itu tidak dinamakan satu apa dia orang panggil tak lengkap. Tak lengkap aktiviti tu kalau tak ada pesta minum arak. Sehingga kan ada rakan-rakan kita, anak-anak kita yang belajar dalam ilmu syu'ara al-jahiliyah, syair-syair jahili, mereka akan tahu bagaimana syair-syair jahiliyah yang mereka mengungkapkan orang panggil apa, martabat arak. Tu, jenis-jenis nama arak banyak. Macam buah kurma lah tuan-tuan. Kita duk tahu buah kurma ajwah tu ya. Betul ya? Rupanya tuan-tuan, berpuluh nama jenis kurma duk ada. Baru ni orang nak lawak. Orang nak buat lawak, ustaz. Ada satu jenis nama apa? Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub tu nama syarikat. Tu bukan nama jenis kurma. Kan? Rupanya nama jenis kurma tu banyak tuan-tuan. Berpuluh nama jenis kurma. Itu dicatat dalam syair-syair kita. Syair-syair. Begitu juga nama arak. Berpuluh nama arak tu ada. Punyalah mereka ni sangat suka kepada arak. Kopi hak kita suka pun banyak kopi duk ada. Betul tak tuan-tuan? Kopi hak kita minum tu. Kopi Yaman kita ni kopi 3 in 1. Betul tak? Kopi Radik semua tu 3 in 1 kita ni. Kalau kopi hak betul pure tu, dia ada kopi hak memang orang yang minum kopi secara berilmu, secara bermaklumat. Orang hak kaki kopi dia tahulah tuan-tuan. Kopi daripada Jerman, daripada Yaman, Itali, kopi pure tu. Kan? Orang panggil apa? Hantu kopi dia tahu. Dia minum kopi secara bermaklumat. Dia tahulah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, baik, kembali kepada perbahasan ini. Maka subhanallah, Nabi tak minum arak. Allah jaga Nabi. Tidak makan daging sembelihan yang dikorban untuk berhala, serta tidak pernah menghadiri amalan perayaan untuk berhala. Dah tuan-tuan. Dah tuan sekalian. Sebab tu kalau di Indonesia satu ketika dahulu, tahu lain ada pun tidak ada satu majlis. Satu tahun tuan sekalian, ada satu hari mereka buat satu majlis sembelih binatang tuan sekalian untuk diberikan kepada penunggu gunung, penunggu bukit. Ada di Indonesia ada tuan-tuan. Satu upacara tu kita kata Allahu Akbar. Jauhnya dengan kefahaman yang sebenar. Jauhnya dengan kefahaman. Dia hari ni pun timbul isu mandi safar. Allahu Akbar. Kita pun lama, kita pun tak pernah hidup zaman tu pun, tapi telah dikeluarkan, digazetkan oleh fatwa-fatwa kita dan sebagainya. Kita tengok tu lah. Supaya kita jauh daripada perkara-perkara yang tidak berada dalam disiplin ilmu. Baik. Kemudian bahkan semenjak kecil baginda selalu menghindari berhala-berhala batil. Itu sehingga tidak ada hal yang lebih baginda benci selain daripada berhala-berhala itu. Baginda marah setiap kali mendengar orang bersumpah atas nama Al-Lata dan Al-Uzza. Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi bersemang dengan orang, Nabi duduk dengar kat telinga dia, kat telinga baginda Nabi SAW, demi Al-Lata, demi Al-Uzza, demi Al-Manah, demi nama-nama berhala tu, Nabi panas telinga. Ada jenis orang ni tuan-tuan sekalian, hati bersih ni, bila dia duduk dalam satu majlis, dia dengar orang duk cerita buruk pasal orang, dia tak boleh duduk tanggung. Pasal apa? Sesak. Pasal apa? Duk dengar cerita buruk orang, aku tak boleh hidup orang tu. Ada orang jenis tu tuan-tuan. Jadi hati tak boleh dengar benda-benda hak jenis. Orang kata apa? Kita bukan jual mahal sangat, kan? Benda-benda merapu sikit-sikit tu kita boleh sembang lah. Tapi tiap hari bila sembang ada, duk cerita fitnah, mengadu domba, cerita mengumpat orang dan sebagainya. Lama-lama sesak diri kita ni. Betul tak? Aku ni remah ti. Duk dengan dia ada cerita pasal orang. Buruk orang ni. Orang yang hati bersih tuan-tuan, dia tak boleh dengar tuan-tuan. Betul cerita. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh hidup tang tu. Pasal apa? Telinga ni. Dia sebab ada masuklah hati. Lama kelamaan duk dengar benda yang sama tuan-tuan. Walaupun awal tu kita tak setuju. Bila lama sangat tiap hari duk dengar benda hak sama, lama-lama duk masuklah hati. Dia jaga benda tu.
Orang yang hati bersih dia jaga. Tuan muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Subhanallah, ya. Nabi dia tak boleh dengar mana. Duk dengar demi Allata, demi berhala, Nabi tak mendengar. Bahkan Nabi menghentik dan marah orang yang duk sebut demi berhala tu. Itu dia cerita. Dan ini disebut dalam riwayat daripada Al-Imam At-Tabari, ya, bagaimana cerita tentang tidak diragukan bahawa Allah melindungi baginda dengan penjagaannya. Ketika kecenderungan jiwa baginda tergerak untuk menikmati sedikit saja kesenangan duniawi atau reda untuk mengikuti tradisi yang tidak terpuji. Perintah Allah terus turun untuk mengikuti, untuk menjadi penghalang antara baginda dengan keburukan tersebut. Rasulullah bersabda, tidak pernah aku berkeinginan untuk melakukan keburukan yang sering dilakukan oleh kaum jahilah kecuali 2 kali ya. Itulah tuan-tuan sekalian. Maknanya apa tuan-tuan? Waktu ni sebelum Nabi jadi Rasul ni cerita dia ni. Ya, Nabi tak pernah terikut dengar minum arak, benda-benda yang buruk kecuali 2 peristiwa dia. Dan 2 peristiwa ini dijaga oleh Allah. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tuan-tuan, ini Nabi kita. Kalau kita tengok dalam konteks kita pada hari ini, Nabi sudah tinggal kita 1400 tahun dulu, betul tak? Nabi dah tinggal 1400 tahun dah, tuan-tuan. Dah kita tak jumpa Nabi dah secara sarih, secara zahir, secara hakiki. Kan? Tak boleh jumpa dah. Jadi apa yang Nabi tinggalkan kepada kita? Al-Quran dan Sunnah. Pegang hati sampai kiamat. Lan tadillu abada, kata Imam Malik dalam Muwatta. Bila pegang hak tu sampai kiamat, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Aku tinggal hak ni lah. Pegang pakai elok. Siapa yang memperjuangkannya? Para ulama kita yang berada dalam disiplin ilmu dan ulama-ulama kita yang muktabar. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Hati-hati, hari ini ada orang yang cuba untuk menjatuhkan ulama-ulama kita yang muktabar. Jangan. Hati-hati kita. Ya, ada ustaz-ustaz kita yang duk mengajak kita tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Quranul Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada yang mengkafirkan dia. La haula wala quwwata billah. Apa ni? Kan? Bagaimana disiplin ilmu yang kalian belajar? Ya, bagaimana istinbat ataupun ulama yang kalian pegang ini? Ini ulama besar kita. Ya, sebahagian sarjana kita apabila terjun ke dalam lautan ilmu tafsir, mustahil kalau mereka tidak merujuk tafsir Quranul Azim dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Mustahil. Betul sekalian. Ajib. Betul sekalian. Sebab tu kita pelik. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, para ulama kita, inilah al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris para nabi. Kita cinta ulama. Walaupun kita ni bukan ulama pun, tapi kita sayang, kita rindu tuan-tuan ulama-ulama kita yang memperjuangkan kebenaran itu. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka sanggup tuan-tuan sekalian mengandaikan kemewahan dunia dan sebagainya. Ada di antara mereka sanggup mati disebabkan memperjuangkan Islam. Ulama ni. Ini penting. Al-ulama warasatul anbiya. Baik. Kemudian ada 2 kali riwayat At-Tabari. Pada kedua kali itu Allah menjadikan penghalang antara diriku dengan keburukan tersebut. Ya. Sehingga aku tidak jadi melakukannya dan tidak lagi berkeinginan untuk melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Suatu malam aku berkata pada seorang remaja yang sedang mengembala kambing bersama aku di atas bukit di pinggir kota Mekah. Ya, bagaimana kalau malam ini kau menjaga kambingku, aku mahu masuk ke kota Mekah menikmati suasana malamnya seperti yang sering dilakukan oleh pemuda-pemuda di sana. Teman itu menjawab, baik, aku akan melakukannya. Tuan-tuan, pada umur belasan tahun Nabi jaga kambing. Nabi mengembala kambing. Para sejarawan Islam apabila mengkaji kenapa Allah berikan tanggungjawab untuk Nabi jaga kambing, kerana orang yang mengembala kambing ni bukan senang tuan-tuan. Dia memerlukan tahap kesabaran yang hebat. Ya, nak didik diri sabar kat Nabi tu. Sebab apa? Sebab bila Nabi besar esok, Nabi akan memegang satu tanggungjawab yang besar. Kalau jenis hati tisu ni tuan-tuan nak bawa satu tanggungjawab yang besar, confirm Islam tidak akan sampai kepada kita. Betul tak tuan-tuan? Kalau Nabi ni duduk mengasihi tisu, saat-saat duduk teriak, saat-saat duduk menangis, saat-saat duduk merajuk, tak mau aku, dan apa kata aku tak mau.
Kan? Sikit duk merajuk orang kata kat Nabi kita, Nabi pun merajuk. Tak apa, buat ikut suruh hamba. Kalau Nabi merajuk tuan-tuan, Islam tak akan sampai kepada kita. Betul tak? Maknanya hikmah sejarawan Islam mengkaji, Nabi bela kambing tu sebab Nabi Allah nak didik Nabi sabar. Orang nak bawa Islam kena sabar. Ya, tomahan, kritikan itu benda biasa. Inilah ya yang Nabi bawa pada awal-awal Islam. Ya, dan pada hari ini pendakwah kita, tuan-tuan sekalian, bawa Islam, orang bagi pula duit kat dia. Sehingga kan kalau tak bagi duit dekat dia, tak pi tempat tu. Betul tak? Ya. Kalau tidak dipuji, tidak diberikan gelaran-gelaran tertentu di awal namanya, mungkin dia tidak pergi dah. Kan? Tuan-tuan sekalian. Tapi dia tidak memahami bahawa bagaimana konsep Islam dibawa pada pemuat Islam itu dibawa dengan penuh cemuhan, ya, kritikan dan sebagainya. Tetapi kita perlu seimbang di antara dua perkara, di antara kesabaran para pendakwah dengan orang awam mengambil kesempatan di hadapan para pendakwah. Ya, kena seimbang ni. Tuan-tuan memahami tak tuan-tuan ni? Pendakwah kena sabar, betul. Hak tu memang kena sabar. Tapi orang awam jangan ambil kesempatan. Tak apa, kita tak payah bagi duit kat ustaz kot. Sabar kot dia. Kan? Dia mengajak sirah, tak apa, sabar kot, tak apa. Duk bubuh sabar tu tuan-tuan sekalian. Dia pun ada nak. Kan? Nak bubuh dia apa semua tu. Apa dia? Orang kata apa? Nak bagi makan tu semua kena duit dan sebagainya. Kehidupan itu maknanya kalau kita berikan kepada dia, mana kita berikan kehidupan kepada para asasnya, para pendakwah. Itu cerita dia. Ini dua benda seimbang-imbang ni perlu kena ada. Di antara kesabaran para pendakwah, para ulama dan juga orang awam dan masyarakat jangan mengambil kesempatan di atas itu. Itu perkara yang perlu kita lihat bagaimana kritikan sosial yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kadang-kadang pendakwah pun letak juga, hantar bagi ekor 5,000 tak pergi ceramah tuan-tuan. Itu pun masalah juga. Ya, itu perlu untuk kita melihat dalam konteks kita pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi bagi tahu kepada sahabat Nabi kata, hang tolong jaga sat kambing-kambing aku ni, aku nak pergi aku nak pergi sekali terlibat dalam satu majlis keramaian bersama dengan pemuda-pemuda di sana. Itu cerita dia. Maka lelaki tu pun kata, tak apa, hampilah, aku jaga kambing hang. Maka aku segera bergerak. Maka Nabi pergi. Tak sekala sampai di rumah pertama di kota Makkah, aku mendengar muzik. Nabi duduk di satu rumah, dekat, dengarlah muzik itu. Ya. Kemudian aku bertanya kepada orang ramai, apa yang berlaku sekarang ini? Mereka menjawab, ini pesta pernikahan fulan dengan fulana. Ada satu orang duk menikah. Duk menyanyi, campur lelaki perempuan dan sebagainya. Aku pun cuma duduk untuk menikmatinya. Namun begitu, Allah menutup telingaku dan membuatkan aku tertidur. Allahu Akbar. Ini dalam riwayat At-Tabari. Maknanya apa? Allah pelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat tuan-tuan. Ini Nabi, Allah jaga Nabi. Segala tindakan Nabi itu dipandu dengan wahyu Allahu Subhanahu wa taala. Maka tepat untuk kita mengatakan bahawa Rasul qudwatuna. Nabi adalah menjadi panduan dalam hidup kita. Baik dari sudut ekonomi, dari sudut kita berpakaian, dari sudut kita makan, dari sudut kita memerintah, bentakbir dan sebagainya, Nabi lah panduan kita. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, banyak ni sampai kalau tajuk kitab kita ni tuan-tuan hampir 700 muka surat. Ya, banyak benda lagi yang kita akan kupas dalam ilmu sirah ni tuan-tuan sekalian. Kita tengok Nabi terlibat dalam peperangan. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi berinteraksi pada ketika itu. Ya, Nabi memerintah di sebuah negara disebut sebagai Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam negara Madinah ada rakyat-rakyat yang fleksibel. Bukan orang Islam, bukan sahabat Nabi saja. Ada Bani Qainuqa, ya, ada pasar Qainuqa. Ya, ada munafik. Ya, ada juga orang Yahudi yang mereka dicucuk tuan-tuan sekalian, rakyat Madinah supaya menjatuhkan kepimpinan Nabi SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi pada ketika itu, semua tercatat dalam kitab sirah. Cuma kita perlu mengupas dan kita menghayati supaya sirah ini menjadi panduan untuk diri kita, saya dan tuan-tuan yang masih hidup ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu kata ulama, ya, qissatu jundi min jundullah. Kisah-kisah ini sebenarnya di antara tentera-tentera Allah yang boleh menggegarkan hati kita.
yang boleh meresap dalam hati kita. Penting sirah ni tuan. Ataupun penting kisah-kisah orang soleh ni, supaya kita boleh pengajaran dan juga boleh mengambil panduan dalam hidup kita. Selain daripada kita belajar ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya, sirah ni penting. Ya, mengaji tentang tahu ya pengalaman orang yang telah berjaya, supaya ia boleh menggetar dan meresap dalam diri kita, menjadi contoh tauladan dalam hidup kita. Saya rasa takat itu dulu tuan-tuan sekalian, ya, perkongsian sirah saya pada malam ni. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan meneruskan pembacaan sirah kita. InsyaAllah tajuk akan datang tuan-tuan, kita akan masuk ya bagaimana bab yang ketujuh, kenabian dan kerasulan Nabi. Oh ni dia tuan-tuan. Ya, bab ketujuh ni muka surat 95 kita akan tengok dan kita akan bincang bagaimana saat bersejarah Nabi menerima wahyu yang pertama, ya, sebagai kekasih Allah, sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya setakat dulu perkongsian sirah saya kita pada malam ini. Insya-Allah pada pertemuan kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Jadi saya nak mohon maaf malam ni tak sempat untuk bersama pada solat isyak bersama dengan tuan-tuan. Saya kena bergegas pergi ke Polimas Citra bersama dengan rakan-rakan pelajar di sana. Mereka duduk tunggu sana. Takut tak sempat. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan kita akan berjumpa lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.